Baik, terima kasih kepada rakan pelapor kita dari Langkawi dan kita kembali ke studio waktu ini untuk kita berkongsi tentang bagaimana sebenarnya seorang guru pendidik itu menjadi seorang blogger pendidikan yang terbaik disebabkan digitalisasi itu beralih dengan begitu pantas disebabkan pandemik COVID-19. Jadi bagaimana untuk menjadi seorang YouTuber yang berjaya, terutama sekali dari khususannya dari segi aspek pendidikan. Kita bersama dengan dua orang tetamu kita pada waktu ini, iaitu kita bawakan di studio Muhammad Sufi Yusof, pengasas Akademi YouTuber, dan juga Zuli Rahimi Zulkifli yang merupakan Ketua Jurulatih Akademi YouTuber Malaysia. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Okey, diam tak diam. Ini merupakan tahun yang ketiga di mana Akademi YouTuber ini diluncurkan. Jadi kalau kita boleh pergi dengan lebih lanjut lagi berkaitan dengan bagaimana asalnya penubuhannya, dan pastinya asasnya ada berkaitan dengan situasi semasa kita yang mendesak situasi Akademi YouTuber ini mungkin dihasilkan dan ditubuhkan. Silakan. Betul. Bismillahirrahmanirrahim. Segalanya bermula dari SK Pangkalan TLDM. Apabila Kementerian Pendidikan menyarankan menggalakkan guru-guru menggunakan pelantar D5, waktu itu saya melihat Google Classroom adalah sebuah pelantar yang sangat bermanfaat untuk digunakan. Di situ saya mula membuat video. Tugas saya di sekolah adalah untuk memastikan guru-guru mendapat menguasai sesuatu yang disarankan oleh pihak kementerian. Jadi apabila menerima banyak soalan, saya menyelesaikan kerana kita terpaksa menjawab soalan yang sama berulang kali. Jadi saya membuat video dan setiap kali menerima persoalan saya akan berikan link video YouTube tersebut. Jadi bermula di SK Pangkalan TLDM, video saya tersebar keluar sekitar Mac tahun 2020. Pada ketika itu kita berhadapan dengan pandemik COVID-19. Di situ ada permintaan yang tinggi terhadap terbitkan lebih banyak video untuk menguasai Google Classroom. Bermula dengan belasan video saja. Kemudian apabila permintaan itu tinggi, saya terpaksa mencari kawan. Cikgu Zuli adalah salah seorang yang saya tak pernah bertemu sebelum ini. Saya cuba bertanya siapa yang berkeupayaan menerbitkan video untuk bersama saya sebagai satu pasukan. Kita terbitkan video untuk kegunaan rakan-rakan guru seluruh Malaysia di saat itu. Keperluan sangat mendesak sebab di saat kita PKP, kita terpaksa menggunakan Google Classroom sebagai kelas maya sebab guru tak boleh pergi ke sekolah, murid tak boleh hadir ke sekolah. Jadi dengan kekuatan 9 orang guru, kita telah menggembling tenaga dan berjaya menerbitkan 213 buah video, yang mana video-video ini mendapat sambutan dan secara keseluruhan saya melihat balik rekod saya sendiri terkejut. Apa yang dikongsikan itu dimanfaatkan lebih daripada 23,000 orang guru seluruh negara pada ketika itu. Satu perasaan yang rasa teruja kerana kita sebagai guru biasa di sekolah, sebagai guru penyalarah bestari, bila kita terbitkan sesuatu yang bermanfaat kepada rakan-rakan guru yang lain, dia menjadi satu kepuasan yang luar biasa. Kemudian apabila habis guru-guru menguasai cara menggunakan Google Classroom, kita melihat ada satu lompang di situ, kekurangan. Mana apabila kita berikan tugasan kepada pelajar, tidak mencukupi sekadar lembaran kerja digital dan juga grafik. Ada nilai tambah video yang diperlukan di situ. Jadi apabila permintaan tinggi, guru-guru bertanya, boleh tak ajar kami bagaimana Cikgu Sufi buat video di YouTube? Bagaimana membina channel? Di situ saya memanggil kembali rakan-rakan dan dalam masa yang sama, yang mana yang telah menguasai Google Classroom tersebut, saya panggil, apa kata bantu saya lagi untuk kali ini. Saya tak boleh buat sendirian, seorangan sebab perkara ini melibatkan seluruh Malaysia, bukan dalam daerah saya semata-mata. Jadi dalam mencari pencarian yang sama macam saya cari Cikgu Zuli sebelum ini, kita ada lagi rakan-rakan yang ada ilmu-ilmu berkaitan penerbitan video. Jadi kita kumpulkan. Di situ kita dapat kumpulkan 23 orang guru lagi. Di situlah bermulanya penubuhan Akademi YouTuber pada 2 Julai 2020.
Okey, baik. Jadi cuma dari asalnya hanya belasan dan jadi ratusan video. Daripada 9 orang guru sekarang dah lebih daripada 20 orang guru yang ada. Okey, dan pastinya untuk kita panggil macam ialah dalam ramai-ramai cikgu dipanggil Cikgu Zuli. Maknanya dah jadi ketua lah ni Kira ketua jurulatih. Bagaimana cikgu dan rakan-rakan berjaya melatih agak ramai guru untuk menjadi YouTuber, seterusnya blogger. Tahun-tahun yang sebelum ini kalau kita boleh toleh kepada sejarah juga daripada awalnya YouTuber ni dan juga untuk perancangan bagi tahun ini. Okey, asalnya kami yang 9 orang ni cuba untuk buat video lah. Okey, lepas tu kami mendapat bantuan daripada lebih kurang 23 orang lagi jurulatih yang membantu saya untuk menghasilkan atau memberi tutorial kepada cikgu-cikgu lain. Pada awalnya pada tahun 2021 2 Januari itu kita ada lebih kurang 1,000 lebih cikgu sufi kan. Cikgu-cikgu yang mendaftar untuk belajar untuk membuat video dan juga bersama-sama dengan kami lah untuk menghasilkan video YouTube. Dan jurulatih-jurulatih yang kami ajar dan mereka memberi semula ilmu-ilmu tersebut kepada rakan-rakan secara percuma. Memang tapi kami berada di seluruh negara. Kami tak kenal pun. Saya dengan Cikgu Sufi pun kenal sekadar maya sahaja. Selepas itu bila orang kata persahabatan terjalin di dalam dunia maya ni, walaupun jauh tapi rapat, alhamdulillah. Okey, baik. Kalau kata jauh tu mana? Macam cikgu semua dekat mana sebenarnya? Saya SK Ulu Semenyih di Semenyih. Okey. Macam Cikgu Sufi mana? Pagalan TLDM. Manjung. Okey, baik, jauh. Jauh tu. Tapi sebab dunia maya menemukan kita sebenarnya. Dan akhirnya menghasilkan sesuatu yang baik. Betul. Dan bukan sahaja untuk pelajar-pelajar tetapi juga untuk para guru untuk menimba ilmu yang baru untuk menjadi seorang YouTuber yang berjaya. Okey, tapi kita nak tahu juga dalam kita menguruskan latihan kepada guru-guru, adakah guru-guru kita di Malaysia dilihat memang bersedia untuk ke arah pendidikan digital ni? Okey, kalau nak diikutkan pada awalnya tiadalah. Okey, kita tak nampak sangat lagi masa tu, tapi bila pandemik berlaku, guru-guru mencari ilmu, cuba menambah ilmu. So kami nampak ini satu peluang di mana kami boleh membantu guru-guru untuk membuat video pembelajaran dan mengekspos diri cikgu lah. Okey, pada waktu tersebut saya dengan Cikgu Sufi dan beberapa rakan-rakan lain cuba untuk memberikan satu benda baru sebab kami tahu kita masih berada dalam awal pandemik pada waktu tersebut. Kami cuba untuk memberikan, kami tak kisahlah cikgu tu mempunyai latar belakang IT ke tidak. Kami approach mereka bagaimana hendak membuat YouTube, macam mana untuk mengajar di dalam online. Okey, baik. Dan masa yang sama, cikgu-cikgu tu pun harus ada kesediaan untuk menimba ilmu ini dan menjadi seorang YouTuber yang berjaya, terutama sekali untuk pendidikan digital ini. Okey, jadi untuk langkah yang seterusnya, boleh kita kongsikan untuk mencari ramai lagi golongan pendidik ini dan kita nak tahu juga dari segi aspek pengiktirafan, adakah ia diiktiraf daripada mana-mana pihak setakat ini? Baik. Ya, kita terima banyak pengiktirafan. Kalau kita lihat kepada keprihatinan pegawai-pegawai di peringkat PPD, JPN dan KPM, yang mana kita boleh lihat penghargaan kepada guru-guru ini direalisasikan dengan penganugerahan dalam bentuk anugerah kepada ahli-ahli akademi YouTuber. Kita boleh lihat di sini, saya sendiri terdiri daripada 18 orang guru yang terpilih sebagai Edufluencer Kementerian Pendidikan Malaysia. Dan selain daripada itu, di dalam circle positif yang kami bina di alam maya ini, kita ada 4 orang guru inspirasi McDonald. Kita ada 10 orang guru cikgu juara digital. Kita ada 16 orang guru ikon pendidikan di peringkat daerah dan juga peringkat negeri masing-masing. Dan insya-Allah ikon-ikon tersebut akan berjuang untuk tahun ini untuk pergi ke peringkat kebangsaan. Jadi ini kita melihat tahun 2022 adalah tahun
tahun pengiktirafan yang diberikan oleh pihak kementerian, di mana anugerah-anugerah ini memberi kita mesej yang jelas bahawa pihak kementerian sentiasa melihat usaha rakan-rakan guru ni sebagai usaha yang baik, yang membawa rakan-rakan guru yang tidak berkemahiran menjadi berkemahiran untuk dunia teknologi pendidikan digital. Okey, ilmu itu satu perkara yang sangat bernilai. Ya, betul. Jadi kalau macam pasal nilai ni, kita nak tahu juga untuk menjadi komuniti akademi YouTuber ini ada dikenakan sebarang bayaran? Itulah, kami bermula percuma, selamanya percuma. Itu tagline kami. Okey, selamanya percuma. Selamanya percuma. Okey. Sebab kami ni guru. Kadang-kadang kita fikir macam mana kita nak beri lebih banyak kepada murid-murid tanpa mengira sempadan. Okey. So kami wujudkan Akademi YouTuber dan blogger ni untuk memberi lebih, orang kata apa ni, nilai tambah yang kepada guru-guru itu sendiri dan kepada murid-murid yang lain. Sebab kita tahu guru-guru mempunyai latar belakang pendidikan yang amat kuat. So mereka dapat memberikan dengan, orang kata, satu medium baru kepada murid di luar sana tanpa mengira bangsa, tanpa mengira agama, bagi kepada semua tanpa apa-apa sempadan. Okey, jadi yang paling penting selamanya percuma. Ya. Itu dia pendidikan dan juga jerih perih daripada para guru ini untuk memberikan anda yang terbaik. Dan masa yang sama, tahun ini kita mencari lagi ramai Ya, insya-Allah. Jadi pergi ke cari saja Akademi YouTuber. YouTuber.com. Untuk dapatkan informasi lanjut dan sama-sama kita gagalkan lagi dan cemerlangkan lagi pendidikan digital di Malaysia. Apapun ini sahaja masa yang kita ada. Kita ucapkan terima kasih kepada Cikgu Sufi dan juga Cikgu Zuli bersama kita pada waktu ini untuk berkongsi tentang Akademi YouTuber khususnya.